66 pusat mengundi ditutup, 52% keluar mengundi setakat 3 petang. Penduduk terjejas banjir semakin meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Labuan. Tumpuan hari ini Hari Pengundian PRU Dun Sarawak ke-12. Perinciannya terus bersama Berita Wilayah. Baik, kita mulakan dengan perkembangan banjir di beberapa negeri. Seramai 3,086 mangsa banjir setakat ini dipindahkan ke 30 pusat pemindahan sementara PPS di Selangor. Ia membabitkan daerah Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Ekoran hujan lebat tanpa henti sejak semalam. Di Kelang, sebanyak 20 PPS dibuka dengan jumlah membabitkan seramai 2,604 mangsa. Di Sepang dan Kuala Langat, sebanyak 10 PPS dibuka membabitkan 482 mangsa. Kerajaan negeri akan terus memantau keadaan semasa dan membuka lebih banyak PPS sekiranya diperlukan. Baik, ini pula di Terengganu. Dua daerah di negeri itu kini telah menambah bilangan pusat pemindahan sementara PPS setelah hujan kadangkala lebat sejak malam tadi. Untuk perinciannya bersama rakan pelapor Hazrul Faizal Yusof yang kini berada di daerah Dungun. Hazrul, silakan. Baik, terima kasih. Dan kini saya berada sebenarnya di Kampung Syukur di daerah Dungun ini, iaitu berhampiran dengan Kampung Pasir Raja yang mana terjejas banjir yang berlaku pada hari ini. Dan untuk makluman, sehingga ke pukul 4 petang tadi telah pun dikemas kini oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu telah pun melaporkan bahawa keseluruhan bagi penduduk terjejas banjir bagi negeri ini seramai 275 orang daripada 89 keluarga. Dan untuk pecahannya bagi daerah yang terlibat banjir bagi negeri ini, iaitu melibatkan daerah Dungun dan juga di Kemaman. Dan bagi daerah Kemaman pula, Kemaman hanya melibatkan 37 penduduk terjejas daripada 7 keluarga yang ditempatkan di Dewan Siwi Air Putih di daerah Kemaman dan hanya 1 PPS bagi daerah berkenaan. Dan untuk daerah Dungun pula yang terjejas melibatkan Kampung Syukur dan juga Kampung Pasir Raja, iaitu ada Sehingga kini ada 2 PPS yang dibuka, iaitu di Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja melibatkan seramai 177 orang penduduk terjejas daripada 64 keluarga. Manakala bagi Dewan Serbaguna di Kampung Syukur ini pula terdapat seramai 61 penduduk terjejas daripada 18 keluarga. Dan keseluruhan bagi daerah Dungun seramai 238 penduduk yang terjejas. Jadi untuk keseluruhan ini, yang mana negeri Terengganu masih lagi dalam keadaan memantau cuaca yang berlaku di negeri ini dengan hujan kadang-kadang lebat dan juga kadang-kadang renyai dilaporkan sepanjang hari. Dan untuk makluman juga, penduduk yang terjejas ini adalah melibatkan penduduk yang berhampiran dengan jajaran sungai di daerah Hulu Dungun ini. Jadi apapun yang pastinya untuk penduduk di dua-dua kampung ini, mereka mengatakan bahawa pada sebelah pagi tadi sebenarnya air mulai naik dan pada waktu tengah hari telah pun surut dan masih lagi terdapat air yang masih lagi bertakun dan mereka masih lagi berhati-hati dan terus berada di PPS untuk memantau keadaan cuaca semasa. Dan apapun mereka akan di kampung berkenaan, mereka ada juga siren amaran untuk memberi
pemberitahuan untuk pada penduduk kampung sekiranya air sungai meningkat dengan mendadak. Itu adalah amaran telah pasang oleh pihak kerajaan untuk mereka sebagai kemudahan ataupun panduan untuk mereka berpindah segera jika air sungai naik. Jadi saya kira itu dapat saya kongsikan dari perkembangan semasa banjir di Terengganu. Nantikan lagi untuk kemas kini kami di berita seterusnya. Nantikan terus dan bersama rakan tugas di studio. Silakan. Manakala di Kelantan, penduduk terjejas banjir semakin meningkat apabila 24 PPS dibuka, membabitkan beberapa daerah di negeri itu. Berbanding tengah hari tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan setakat pukul 4 petang mencecah 1,645 orang daripada 396 keluarga. Sementara itu, Public Info Banjir JPS melaporkan 5 sungai utama mencatatkan kelacaan air sungai melebihi paras bahaya, iaitu Sungai Kelantan di Kuala Kerai, Kampung Jenub Tanah Merah, Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Kelantan di Kusiol Tanah Merah dan Sungai Golok di Kampung Jenub Tanah Merah. Dan laluan Jeli Dabung di Kampung Greka masih tidak dapat dilalui oleh semua kenderaan susulan paras air semakin meningkat. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 288 penduduk daripada 63 keluarga setakat jam 4 petang tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Melaka, PPS yang dibuka juga bertambah kepada 8 PPS berbanding hanya 5 PPS tengah hari tadi. Jumlah kawasan terjejas banjir juga meningkat kepada 25 kawasan di ketiga-tiga daerah negeri itu. Sementara itu di Pahang, setakat jam 4 petang tadi, seramai 1,024 orang penduduk terjejas banjir kini ditempatkan di 42 PPS membabitkan daerah Maran, Raub, Lipis, Jerantut dan Kuantan. Jumlah tersebut meningkat berbanding 845 penduduk di 36 PPS pada jam 12 tengah hari tadi. Banjir di daerah Maran semakin pulih dengan penutupan pusat-pusat pembinaan sementara PPS secara berperingkat. Kita ikuti perkembangannya bersama Atira Haswah. Silakan Atira. Terima kasih. Saya kini berada di Jalan Jerantut Maran yang menghubungkan Sungai Jerit ke Maran, di mana jalan tersebut, jalan ini telah pun terputus sejak semalam. Ekoran hujan lebat difahamkan telah pun berlaku selama 2 hari, dan jadi untuk mengetahui perkembangan semasa keadaan banjir di daerah Maran ini, kita bersama dengan pegawai daerahnya sendiri, iaitu Datuk Syarudin Jali. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh teruskan berkongsi mengenai perkembangan semasa di daerah Maran ini. Jadi keadaan terkini untuk daerah Maran, alhamdulillah hari ini kita tengok cuaca pun semakin baik. Jadi sehingga tengah hari tadi, bermula dari semalam, sebenarnya kita telah membuka 8 PPS yang melibatkan 217 mangsa dipindahkan. Tetapi alhamdulillah tengah hari ini kebanyakan telah mula pulang ke rumah masing-masing. Ekoran air surut dengan cepatlah. Ya, dan dengan cuaca pun hari ini tak ada hujan. Okey Datuk, awal tahun ini kita memang dikejutkan daerah Maran berlakunya banjir besar kan. Jadi mungkin dari segi perancangan Datuk, pihak Datuk, bagaimana mungkin ada perancangan tertentu bagi mengelakkan kejadian itu berulang kembali di daerah ini? Okey, jadi sebagai persediaan, kita dari semasa ke semasa sentiasa memantau keadaan lah dan juga membuat persediaan. Jadi semalam pun kita telah mengadakan mesyuarat bencana untuk daerah Maran, dan agensi-agensi yang terlibat telah membuat pelaporan lah dari segi persediaan masing-masing. Jadi saya amat berpuas hati dengan segala persediaan yang dilakukan, dan insya-Allah sekiranya berlaku banjir besar, kita bersedialah untuk menghantar bekalan makanan, bantuan dari segi pengangkutan bot dan sebagainya. Jadi kita rasakan kita dalam keadaan bersiap sedialah. Okey Datuk, yang terakhir mungkin Datuk ada pesanan buat penduduk-penduduk di daerah Maran dalam siap siaga dalam menghadapi mungkin kemungkinan akan hujan lebat lagi ke, mungkin ada sebarang pesan untuk mereka?
Jadi sebagaimana biasa saya ingin mengingatkan kepada semua warga penduduk Maran khususnya di kawasan yang sering dilanda banjir agar sentiasa peka dengan keadaan dan mematuhi arahan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Kerana kita tidak boleh mengambil mudah orang kata bencana banjir ini kadang-kadang di luar jangka dan di luar keadaan biasa. Jadi semua penduduk dinasihatkan supaya sentiasa alert dan mengambil perhatian keadaan semasa dan sekiranya diminta untuk berpindah maka perlu bertindak dengan segeralah, jangan menunggu lama-lama. Okey, baik Datuk, terima kasih atas perkongsian. Dan sekali lagi ingin saya ingatkan kepada penduduk yang berada di mana-mana kawasan berisiko banjir agar sentiasa memantau keberadaan ahli keluarga anda, terutama anak-anak anda, dan jika jangan sesekali anda cuba mengambil risiko dengan mengharungi mana-mana jalan yang dinaiki air dan yang berarus deras, kerana di Pahang semalam telah pun merekodkan satu kematian yang melibatkan tindakan itu. Jadi sama-sama kita beringat. Jadi saya kira itu saja dari saya di Maran ini. Kembali bersama rakan penyampai. Terima kasih Atira di atas perkembangan itu. Amaran tahap bahaya telah dikeluarkan di Selangor dan Kuala Lumpur. Kita terus dapatkan makluman cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Abdul Aizat Nazmi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca petang ini kita mulakan dengan paparan imej gemar radar di sekitar negeri-negeri Semenanjung menunjukkan kawasan-kawasan amaran cuaca waspada sehinggalah ke bahaya, menunjukkan hujan terdapat hampir di semua tempat di negeri-negeri Semenanjung. Buat masa ini dengan signal radar intensiti yang tinggi terdapat di sekitar negeri Pahang, selatan negeri Perak dan juga sekitar Lembah Kelang, menunjukkan keadaan ini bakal berterusan sehingga ke esok hari. Ditambah lagi melalui carta angin menunjukkan keadaan sistem tekanan rendah masih lagi terdapat berhampiran dengan negeri Selangor iaitu di Selat Melaka di sini, dan Met Malaysia menjagakan juga akan berterusan sehingga ke esok hari. Seperti yang dapat lihat melalui peta amaran cuaca waspada buruk dan bahaya ini sudah pun ditambah kawasan iaitu di sekitar daerah Kuantan dengan umur hujan terkumpul tertinggi sebanyak 198.8 mm. Diikuti di tempat yang kedua iaitu di sekitar daerah Kelang sebanyak 197.8 mm. Jelas amount yang banyak dan Met Malaysia menjagakan ia juga bakal berterusan sehingga ke esok hari. Kita tinjau pula kawasan amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa ini tidak sesuai bagi mereka yang ingin turun ke laut kerana berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan perkapalan pantai termasuklah perkhidmatan feri. Ditambah pula bagi amaran kategori ketiga ini berbahaya ke atas pekerja di pelantar minyak. Sekian dahulu laporan cuaca buat pagi ini. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesound dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Sehingga pukul 5 petang tadi, semua 1,866 pusat mengundi di 85 DUN pada pilihan raya DUN Sarawak sudah ditutup sepenuhnya. Untuk berita lanjut perkembangannya, di sana kita bersama Vanessa Mereng di studio RTM Kuching. Silakan Vanessa.
Salam hormat dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Laporan terbaru perkembangan pilihan raya DUN Sarawak menyaksikan keputusan tidak rasmi bagi kerusi DUN Tanjung Datuk. Calon gabungan Parti Sarawak GPS mendahului dengan majoriti 499 undi. Jumlah peti undi diterima ketika ini adalah sebanyak 5 dari 37 peti undi keseluruhan. Peti undi tersebut dari SMK Lundu, SK Sampadi, SK Siar Campuran dan SJK Si Chung Hua Serayan Selarat. 16 pusat mengundi merangkumi 37 saluran mengundi telah tutup bermula pukul 1 tengah hari tadi. Tanjung Datuk menyaksikan saingan 4 penjuru dengan GPS meletakkan Azizul Anwar Adnan, anak kepada bekas Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Ya, ini keputusan tidak rasmi yang baru kami terima. Bagi DUN N21 Terbeduk, calon GPS Dr. Simon Sinang Bada kini mendahului dengan 1,796 undi. Manakala bagi DUN N47 Pakan juga calon GPS Tan Sri William Mawan Ikom mendahului dengan 808 undi. Seterusnya, sehingga pukul 3 petang, peratusan keluar mengundi mencapai 52%. Keputusan tidak rasmi sehingga pukul 4 petang dari DUN Murum yang telah menerima 30 daripada 44 peti undi menunjukkan gabungan Parti Sarawak mendahului parti-parti lain. Manakala di DUN Mulu, 24 daripada 43 peti undi telah diterima dan di DUN Belaga menunjukkan 31 daripada 45 peti undi telah diterima. Keputusan di kedua-dua tempat turut menunjukkan GPS mendahului kedudukan. Ketika ini, pusat pengundian di gedung yang merupakan salah satu kerusi panas juga sudah ditutup. Untuk laporannya, kita bersama Siti Aida Alik di sana. Aida. Baik, terima kasih Vanessa di studio RTM Kuching. Proses pilihan raya pengundian bagi pilihan raya umum PRU DUN Sarawak ke-12 di N26 gedung ini yang bermula pada pukul 7.30 pagi tadi telah tamat selepas 19 pusat pengundian ditutup pada pukul 4 petang tadi. Menurut pegawai pengurus pilihan raya di N26 gedung ini, setakat ini terdapat 14 peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan undi ini, iaitu di Dewan Masyarakat gedung, dan baki sebanyak 11 lagi peti undi dijangka akan tiba pada bila-bila masa lagi, memandangkan pada ketika ini cuaca agak tidak menentu di daerah gedung ini. Dan saya juga difahamkan dijangkakan keputusan rasmi calon yang akan menang pada di N26 gedung ini hanya akan diketahui kira-kira pukul 8.30 malam nanti. Dan kalau dapat kita sama-sama saksikan seperti yang tertera di skrin di belakang saya ketika ini, calon gabungan Parti Sarawak GPS iaitu Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tu Openg mendahului setakat ini keputusan tidak rasminya mendahului daripada 3 parti lain yang turut bertanding di N26 gedung ini. Jadi saya rasa saya sampai di sini saja litar langsung saya dari N26 gedung ini. Kembali bersama Vanessa di studio, silakan. Baik, terima kasih Aida. Lagi keputusan tidak rasmi yang baru kami terima. Bagi DUN N27 Sebuyau, calon GPS Dato' Haji Julaihi Narawi kini mendahului dengan 4,893 undi. Manakala bagi DUN N30 Balai Ringin, calon Dato' Snorden Lawan untuk GPS kini mendahului dengan 3,451 undi. Dan kita ke perkembangan seterusnya. Setakat pukul 4.30 petang tadi, lebih separuh peti undi telah tiba di pusat penjumlahan rasmi undi bagi DUN N64 Baleh. Laporan terkini kita bersama wartawan Madelina Jawai Steven di Kapit. Silakan Madelina. Terima kasih Vanessa di studio RTM Kuching. Baik, saya kini berada di Dewan Kejora SMK Kapit nombor 2, iaitu Dewan Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N64 Baleh. Dan bagi memperincikan perkembangan terkini dari DUN N64 Baleh, kita bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya, iaitu Tuan Robert Liman. Selamat petang Tuan, terima kasih sudi bersama kami pada petang ini. Baik Tuan, boleh kongsikan perjalanan hari pengundian bagi DUN N64 Baleh pada hari ini? Okey, selamat petang semua. Syukur pada Tuhan sebab hari ini
perjalanan pengundian dan proses pengundian berjalan seperti biasa, amat lancar sekali, dan dipahamkan pasukan pertama yang kita terima datang di Dewan ini pada pukul 1.30 tadi. Disebabkan kawasan Baleh ini terlampau jauh, ada mengambil masa sampai 3 hingga 4 jam dalam perjalanan. Itu yang kita, tapi setakat ni proses perjalanan pilihan raya kali ini di N64 Baleh berjalan sangat lancar. Baik Tuan, setakat jam ini berapakah peti undi yang telah diterima? Setakat petang ini kita sudah terima dalam 63 peti undi yang kita terima daripada 68. Ada 5 lagi peti undi yang masih kita tunggu. Mungkin disebabkan pada cuaca pada petang ini ada hujan. Kebanyakan KTM saya bertugas menggunakan jalan balak dan perahu. Itu menyebabkan mereka ada lewat sampai dari hulu lah, daripada kawasan Baleh. Itu yang kita fahamkanlah. Baik Tuan, untuk keputusan rasmi, bilakah dijangka boleh diketahui? Setakat ini saya boleh jangkakan mungkin boleh diketahui pukul 6 macam itulah kita, sebab masih 5 peti undi itu masih di hulu sana, sebab mengambil masa yang lama juga mau pergi dari kawasan tempat mengundi pergi Kapit lah. Itu kita kena jangka dia orang pukul 6 macam itulah, lebih kurang lah. Baik Tuan, terima kasih atas kesudian bersama kami pada petang ini. Okey, sama-sama. Terima kasih. Baik, saya kira itu perkembangan terkini, dan apa lagi yang ingin saya kongsikan di skrin, menurut skrin dan juga apa yang kami lihat di sekitar sini, peti undi telah tiba seawal 1 petang tadi, dan saya kira kita kembali bersama Vanessa Mering untuk perkembangan selanjutnya. #kami milih yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Medalina. Sementara itu, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menunaikan tanggungjawabnya di Kompleks Sukan Satok bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Satok. Tun Pehin Sri Abdul Taib tiba di pusat pengundian berkenaan pada pukul 11.40 pagi ditemani isteri Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Turut mengundi di lokasi yang sama Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang tiba sekitar 10 pagi. Beliau yang juga calon kerusi Dun Gedong ditemani isteri Datuk Amar Jumani Tun Tuan Kubujang. Manakala Tok Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi pula mengundi di pusat mengundi SMK Tun Abang Haji Openg di Petrajaya. Turut menunaikan tanggungjawab mengundi di pusat yang sama ialah Speaker Dun, Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan isteri. Teruja dan tidak sabar untuk mengundi, malah ada juga yang cemas kerana kali pertama terlibat dalam proses demokrasi negara. Itu antara situasi yang berlaku di Dun Bukit Saban. Rasa gembira. Alright. Apa lagi perasaannya selain gembira? Rasa nervous lah. Hari ini hari bagus, cerah. Kita sama-sama lah turun kasih sokongan ya. Tahun untuk umur Pak Haji dah masuk 82, saya dapat undi sekali lagi. Dia banyak-banyak terima kasih lah. Ikut SOP, saya dah rasa takut. Memang saya dah rasa takut sebab kita ada SOP nah. Memang saya akan rasa takut. Saya sudah Sarawak memilih. Sementara itu, proses pengundian di semua pusat mengundi di bawah pentadbiran IPD Betong adalah terkawal. Hari ini ada seramai 255 anggota. Dan dari apa yang kita pastikan, semua 99 pusat mengundi yang di bawah pentadbiran IPD Betong dikawal oleh pihak polis. Dun Bukit Saban mempunyai seramai 9,523 pemilih berdaftar dan PRU kali ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara GPS, PKR dan PSB. Setakat pukul 3 petang tadi, jumlah peratusan keluar mengundi mencatat 52%. Suruhanjaya Pilihan Raya menyasarkan 70% pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menjelang penutupan semua pusat mengundi petang ini.
Pengerusinya Dato' Abdul Ghani Saleh berkata demikian ketika membuat tinjauan kedua pusat pengundian termasuk di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Patinggi Haji Abdul Ghaffur. Pemantauan itu bagi memastikan kelancaran proses pengundian di sekitar Kuching. Tinjauan RTM mendapati orang awam yang datang mengundi mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dan pergerakan pengundi di setiap saluran adalah terkawal serta berjalan lancar. Bagi DUN N64 Balih, sebanyak 68 pusat mengundi dibuka melibatkan sekolah dan rumah panjang dan kesemuanya mempunyai hanya satu saluran mengundi. Kesemua pusat mengundi ditutup pukul 12 tengah hari. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Nicholas Kudi Jantai Masing menunaikan tanggungjawab di rumah Meringgang Sungai Majau. Turut mengundi di sini isteri mendiang Tan Sri Dato' Amar Dato' James Jemut Masing, Puan Sri Corin Masing. Calon DAP Kenneth Usang George mengundi di SJKC Chung San Sebau, calon PBK John Ramba di Sungai Sesibau manakala calon PSB di Rumah Melintang Nanga Sebiro. Helikopter dinaiki Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg terpaksa melakukan pendaratan cemas di Padang Kawat Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kira-kira pukul 2 petang tadi akibat hujan lebat. Setiausaha sulit Ketua Menteri Ahmad Hazlan Ismawi ketika dihubungi bernama berkata akibat hujan lebat, helikopter itu yang sepatutnya mendarat di Masjid Jami' Negeri terpaksa dilencongkan ke UNIMAS. Semua penumpang dalam helikopter termasuk Tan Sri Abang Johari selamat. Beliau berkata insiden itu berlaku ketika helikopter yang dinaiki beliau sedang dalam perjalanan dari gedung ke Masjid Jami' di Kuching. Terdahulu satu klip video berdurasi 30 saat yang tular di media sosial memaparkan sebuah helikopter berwarna putih sedang melakukan pendaratan cemas semasa hujan lebat. Proses pengundian bagi PRU DUN Sarawak hari ini berlangsung dalam keadaan hujan di sesetengah kawasan. Baik, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. #Kami Milih yang sahih di Berita RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri. Fokus dari negeri di bawah payu, pekebun kecil dan penoreh getah terima bantuan musim tengkujuh. Perinciannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Betul itu Nurul, seramai 11,339 pekebun kecil dan penoreh getah di Tambunan dan Keningau masing-masing menerima bantuan musim tengkujuh BMT sebanyak RM600. Penyampaian bantuan disempurnakan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan di Tambunan. Dalam ucapannya, Datuk Dr. Jeffrey berkata kerajaan negeri melalui Lembaga Industri Getah Sabah LIGS akan sentiasa berusaha membantu meningkatkan taraf hidup pekebun kecil luar bandar bagi memastikan kebajikan golongan itu terus terjaga. Beliau berharap peruntukan bagi mengurangkan beban pekebun kecil yang menghadapi penurunan hasil akibat musim tengkujuh itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sepada majlis ini turut disampaikan bantuan baja organik bernilai RM62,500 kepada 500 petani di bawah program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Syarikat STF Agriculture Sdn Bhd dengan kerjasama Jabatan Pertanian Sabah. Menurut Datuk Dr. Jeffrey, sumbangan itu sebagai galakan kepada petani agar menggunakan baja organik dan tidak bergantung sepenuhnya dengan penggunaan baja kimia yang ketika ini harga melambung tinggi di pasaran. Sementara itu dalam program berasingan, Datuk Dr. Jeffrey yang juga adun Tambunan menyampaikan bantuan kewangan kepada bekas pemain bola sepak Sabah Paulus Jimit yang menghidap penyakit angin ahmar di kediamannya. Seramai 100 pelajar terdiri 62 murid dari 3 sekolah rendah dan 38 pelajar dari 4 sekolah menengah sekitar Kota Marudu menerima sumbangan bantuan persekolahan 2022 melalui program I Care For You Back to School. Sumbangan daripada Pejabat Pembangunan Negeri Sabah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad, Cawangan Sabah serta Pasaraya Survey Kota Marudu.
Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sabah Nur Alam Khan Wahid Khan berkata, bantuan melibatkan peralatan persekolahan kepada pelajar dalam golongan B40 dan miskin tegar yang mendaftar dalam sistem IKASIH atau Bank Data Kemiskinan Nasional di bawah ICU Jabatan Perdana Menteri melalui pejabat-pejabat pembangunan Persekutuan Negeri. Program-program CSR bersama dengan Bank Islam, Bank Muamalat agak banyak membantu kami lah untuk menggerakkan program-program seumpama ini. Kita harapkan semoga lebih banyak lagi NGO-NGO di luar sana dapat membantu kita dan membantu kita untuk memantapkan lagi insan-insan yang tersenarai dalam IKASIH ini. Program pembasmian kemiskinan menjelang miskin tegar menjelang 2025 akan dapat direalisasikan lagi. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program berkenaan di Kota Marudu. Sementara itu, pengurus deposit Bank Islam Malaysia Cawangan Sabah berharap kerjasama berkenaan akan diteruskan pada masa akan datang. Program yang kami buat ni adalah inisiatif terbaru daripada pihak Jabatan Pembangunan Negeri Sabah. Jadi Bank Islam amat berbesar hati untuk turut sertalah mencapai rakyat-rakyat dan penduduk-penduduk yang di luar capaian Bank Islam lah. Syukur Alhamdulillah lah. Memberi ringan kepada saya dan anak saya lah. Ya, terima kasihlah atas sumbangan. Syukurlah dapat bantuan sekolah untuk meringankan beban keluarga. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada pihak yang berkenaan. Dengan bantuan ini dapatlah meringankan beban saya dan anak-anak saya. Program IK4U Back to School bagi daerah Kota Marudu melibatkan sumbangan berjumlah RM30,000. Kedudusan pindaan rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 baru-baru ini merupakan perkara yang penting khususnya buat rakyat Sabah dan Sarawak. Dengan kelulusan itu, ia diyakini dapat memperjuangkan hak Sabah dan Sarawak seperti yang terkandung dalam perjanjian berkenaan. Sambil menyambut baik pindaan tersebut, Timbalan Menteri Dalam Negeri II, Datuk Jonathan Yassin yakin kelulusan itu membolehkan perbincangan ke tahap lebih teliti dapat dilaksana. Wakil-wakil MP di Semenanjung, mereka sudah mengakui. Bagi saya ini adalah satu permulaan kepada perbincangan-perbincangan besar nanti. Termasuklah tentang hal sempadan Sabah, di mana kita mau tahu dia punya continental shelf, di mana sumber yang sepatutnya jadi milik Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM selepas pelancaran program jualan keluarga Malaysia di Ranau. Pada Selasa lalu, Dewan Rakyat Sebulat Suara meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai kedudukan Sabah dan Sarawak dengan Tanah Melayu melalui sokongan majoriti. Pendirian UMNO Sabah akan seiring dengan kepimpinan UMNO Pusat berhubung kerjasama politik dengan Perikatan Nasional PN dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin berkata, sekiranya hubungan UMNO Pusat dan PN diputuskan, hubungan membabitkan UMNO di Sabah juga akan seiring. Akan seiring dengan di Semenanjung. Sekalau mereka sudah putus, kita ikut. Ya, GRS ini otonomi dia, otonomi UMNO Sabah ini untuk pilihan raya negeri ya. Untuk pilihan raya parlimen itu otonomi UMNO Pusat. Itu perjanjian kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kinabatangan 2021 kali ke-29 di Sandakan. Sementara itu, Datuk Bong Mokhtar yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO memaklumkan pihaknya telah mengenal pasti beberapa calon bagi kerusi parlimen. Bagaimanapun, pihaknya akan menjalankan tinjauan semula pada awal Januari depan bagi memastikan calon yang diketengahkan pilihan utama rakyat di sesebuah parlimen. Dalam pada itu, Datuk Bong Mokhtar menggesa setiap cawangan menggerakkan jentera dengan lebih efisien, berstrategi dan berkesan dalam usaha memperkasa parti itu. Jelasnya usaha itu berupaya meyakinkan rakyat bahawa UMNO dan Barisan Nasional adalah parti yang benar-benar menerajui kepimpinan negara selain meletakkan keutamaan kepentingan rakyat dan negara. Seramai 250 peserta menjayakan program Purple Ride with Toh Puan yang berlangsung di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu pagi tadi. Program berbasikal sejauh 12.5 km itu bermula dari Maktab Sabah Sembulan dan berakhir di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC.
Program Anjuran Persatuan Suri dan anggota Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Cawangan Sabah dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Maktab Sabah ini bertujuan menggalakkan pelibatan penjual awam wanita dengan amalan aktiviti sehat. Selain itu, program yang diilhamkan sendiri isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tok Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni ini juga bagi mengeratkan lagi silaturahim antara peserta. Para peserta terdiri dari anggota Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah, Kaki Tangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Maktab Sabah, Istana Negeri dan ahli Puspanita. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Teruskan bersama RTM untuk dapatkan berita sahih dan tepat. Jadi kembali bersama Nurul untuk berita wilayah selanjutnya. Nurul. Terima kasih Ridwin di atas perkembangan itu. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Harjay Jek di Labuan. Silakan Harjay. Terima kasih. Langkah proaktif diambil Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Labuan bagi melaksanakan pemantauan harga pakaian sekolah di pulau ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Labuan, Anwar Kanari berkata, pemantauan bertujuan memastikan tidak ada berlaku sebarang kenaikan harga keperluan barangan sekolah. Sebab kita perlu melihat kepada pendapatan isi rumah yang pada masa kini banyak isi rumah yang kehilangan pendapatan, ada yang dibuang kerja. Benda-benda begini kita perlu ambil kira supaya keperluan anak-anak bersekolah pada awal tahun hadapan tidak terjejas. Beliau berkata demikian semasa melakukan pemantauan di salah sebuah pasar raya di Labuan. Menurutnya, sejak Januari 2021 hingga kini, pihaknya telah menerima sebanyak 102 aduan dan telah disiasat. Manakala bagi tindakan kes pula, sebanyak 89 kes telah dihasilkan. Pintu keluar Labuan semakin sibuk berikutan cuti sekolah hujung tahun dan juga perayaan Krismas. Terminal feri kenderaan menjadi pilihan warga Labuan untuk keluar kerana lebih selesa untuk pulang ke kampung halaman dengan membawa kenderaan masing-masing. Pengusaha feri Lo Pei Ling berkata tiket feri kenderaan dan penumpang sehingga hujung tahun ini telah habis dijual. Penjualan kami ada bertambah baik sebab kami ada penjualan sistem online. Kebanyakan jadual yang dekat dengan Christmas memang sudah penuh. Buat masa ini memang kami ada limit lah sebab kami pun ingin melalui feri menjaga sama pencegahan COVID-19 ni. Sementara itu, Ketua Unit Pemeriksaan Kastam Terminal Feri Kenderaan Labuan, Muhammad Faizal Basiah berkata, pihaknya juga melakukan pemeriksaan kenderaan bagi mengelakkan barangan bercukai tidak melebihi had dibawa keluar dari Labuan. Untuk memastikan tidak berlaku sebarang penyeludupan terutama sekali barang-barang yang belum lulus kastam yang keluar daripada Pulau Bebas Cukai. Tambahnya, sehingga kini 6,800 buah kenderaan direkodkan keluar dari Labuan, manakala 5,830 kenderaan pula dicatatkan masuk. Penumbuhan peladang muda mampu menarik perhatian golongan muda di negara ini untuk menyertai sektor peladangan dalam industri pertanian, khususnya di Labuan. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Nurlizah Muhammad berkata, di bawah Pertubuhan Peladang terdapat dua golongan yang aktif iaitu golongan peladang nita dan peladang muda. Peladang nita telah ditubuhkan 4 tahun lepas namun perancangan pelaksanaan aktiviti tergendala susulan pandemik COVID-19 dan pihak peladangan telah mengaktifkan semula penganjuran aktiviti melibatkan golongan berkenaan. Jadi sekarang ini dalam usaha kita nak memanggil orang muda lebih ramai menyertai pergerakan pertubuhan peladang dan industri pertanian, maka kita wujudkan peladang muda supaya dapat menarik lebih ramai orang lah untuk menyertai orang muda dalam kegiatan pertanian supaya dapat menjamin industri pertanian masa depan lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program pra-pelancaran Kad Pintar Keluarga Peladang, Peladang I dan program dari Dapur Peladang Nita peringkat Labuan.
Mulai tahun depan, cukai tanah di Labuan akan mengikut kadar baharu tahunan seperti yang ditetapkan kerajaan selepas tertangguh berikutan pandemik COVID-19. Penyelarasan itu selaras dengan pemerluasan Kanun Tanah Negara dan pemakaian kaedah-kaedah tanah wilayah Persekutuan Labuan Kurungan Nombor 2 2010. Timbalan Pengarah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Labuan PPTGL Abdul Basit Abdul Latif berkata penetapan kadar cukai itu berdasarkan beberapa penentu. Pertama, membabitkan kategori tanah seperti pertanian, kediaman, perdagangan dan perusahaan atau perindustrian. Sementara kedua, lokasi tanah sama ada tanah bandar atau tanah desa. Manakala ketiga pula status tanah pegangan anak negeri atau tanah natif NT. Ada yang sama, ada yang lebih rendah, jauh lebih rendah. So itu yang kita akan buat penyelarasan supaya dia akan mengikut kaedah dan juga ini akan memberikan keadilan kepada pemilik-pemilik tanah mana yang sebelum menggunakan kaedah dan juga yang menggunakan kaedah mengikut kategori masing-masing. Beliau berkata demikian selepas sesi penerangan berhubung pelaksanaan penyelarasan cukai tanah di Labuan. Sesi penerangan dihadiri pengerusi-pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP dan ketua-ketua kampung. Dengan itu sekian paparan berita wilayah dari Labuan, terus patuhi SOP ditetapkan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Sebanyak 120 rumah di Taman Nasional Kelang terjejas akibat banjir berikutan hujan lebat sejak awal pagi semalam. Air telah naik di laluan utama menyebabkan laluan darat terputus. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya di lokasi. Amirul, silakan. Baik, hampir keseluruhan kawasan ini sudah pun dinaiki air sehingga paras pinggang. Situasi ini menjejaskan hampir 600 penduduk di sekitar kawasan ini. Air pula memanjiri kawasan ini sekitar jam 11.30 malam tadi. Jadi untuk mendapatkan cerita yang lebih lanjut, bersama saya pada ketika ini adalah saudara Abdullah Sani Muhammad Yusof dan ia juga merupakan pengerusi penduduk di kawasan ini. Okay, Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh minta Pakcik ceritakan sedikit bagaimana pada mulanya. Pada mulanya, okey. Pada mulanya seingat saya lah. Hujan mula turun awal pagi, dalam pukul 6.30 pagi turun dan membawa sampai ke malam. Dan mula hujan malam dia mula turun dalam lebat, jadi dalam pukul 11.30 air dah mula naik. Ya, dia mula daripada air mula naik, dia mula kawasan jalan ni, jalan 11, 12, 13. So, bila air dah mula naik, penduduk saya dah laporkan daripada dalam WhatsApp group, air dah naik. Jadi apa perlu kita buat, selalunya kita akan alihkan kereta dulu. Ya. Yang kedua, saya akan alert kita punya ahli majlis, pihak berkuasa lah. Ya, termasuk ketua kampung, apa yang perlu kita lakukan untuk berjaga-jaga. Jadi bila dalam pukul 1.30 tu, itu dah kira dia punya high peak dah. Ya, bila air dah mula naik sampai pada pinggang. Dan ada laporan daripada penduduk mengatakan ada yang, kita ada warga emas ini, ada yang sakit, yang duduk atas sofa, mula duduk atas meja dah. Jadi saya ada laporan pada ketua kampung untuk buat urusan pemindahan. Masalahnya sekitar kawasan dah banjir. Jadi tidak ada apa ni bantuan-bantuan boleh dilakukan lah. Siapa ada hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat, Bomba pun tidak dapat buat apa-apa. Dia kata kalau boleh cuba hubungi dengan DO atau ADUN dengan ketua kampung. Jadi saya hubungi ketua kampung. So dia kata kalau boleh kita bersabar dulu lah macam mana pun. Setakat ni kalau setakat boleh tahan, kita bertahan. Jadi macam mana pula dengan bantuan dari segi macam keperluan asas ke makanan? Bantuan keperluan asas kita ada minta daripada pihak yang berkuasa. Jadi ada hantar bantuan makanan untuk hari inilah. Jadi yang besok saya tak tahu macam mana kan. Pasal semua dah musnah dah. Ya, atau perabot, dapur, barang elektrik semua dah musnah. Tak ada apa yang tinggal lagi dah. Kalau tengok sekitar ni pun tak ada yang tinggal lagi. Jadi satu lagi yang masalahnya di sini ialah parit ni. Ini air surut dalam pukul 8 dan 10 pagi tadi. Dah surut dah. Baru dalam pukul 5 petang hujan balik, dia dah naik balik dah. Jadi ini kali kedua ni. Ya.
Jadi saya diberitahu pun oleh beritahu malam ni mungkin akan banjir lagi buat kali kedua. Jadi saya dah alert penduduk, dah bagi tahu penduduk supaya berwaspada, supaya siap bersiaga lah. Ya. So hopefully minta Allah lindungilah kami. Ini memang kawasan banjir ni. Ya. Sayuka difahamkan banjir kilat ini turut melibatkan kawasan sekitar seperti kawasan Teluk Gong, Pandamaran, Kampung Sungai Pinang, Kampung Sungai Kembung, Bandar Botanik, Taman Melawis, Taman Sultan Sulaiman dan Bukit Tinggi, selain lokaliti di dalam Pelabuhan Utara. Beberapa kawasan termasuk laluan utama di Pelabuhan Kelang ini antara yang paling teruk terjejas. Bagaimanapun tiada mangsa terbabit setakat ini, namun pemantauan tetap dilakukan oleh anggota bertugas di lokasi ini. Baik, ketika ini itu saja maklumat yang dapat saya kongsikan berkenaan keadaan di sekitar Kelang ini. Kami akan bawakan lagi laporan terkini perkembangan banjir dari Kelang ini untuk anda dari semasa ke semasa hanya di RTM. Sekian, kita kembali ke... Pembayaran fasa 3 bantuan khas COVID-19 BKC sebanyak RM300 akan dibuat pada Isnin melibatkan peruntukan berjumlah RM1.2 bilion untuk 3.8 juta menerima isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata dengan pembayaran itu lengkaplah nilai bantuan di bawah BKC berjumlah RM4.6 bilion yang menzahirkan komitmen kerajaan dalam memastikan dapat meringankan beban rakyat. Kerajaan sentiasa komited memastikan bantuan yang disediakan ini menjamin kesejahteraan keluarga Malaysia. Menurutnya, bayaran BKC akan terus dikreditkan ke dalam akaun bank bagi penerima yang mempunyai akaun bank. Manakala untuk penerima yang tidak mempunyai akaun bank termasuk di Sabah dan Sarawak akan dibuat melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN. Semakan status kelulusan BKC boleh dibuat melalui portal BKC. Kerajaan Negeri Kelantan memperuntukkan RM27 juta bagi sektor pertanian menerusi Belanjawan 2022. Ia bertujuan untuk menjalankan pelbagai program dan aktiviti khusus membantu golongan petani, nelayan dan penternak. Juga bagi meningkatkan semula sektor itu yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Wartawan Amirul Hafiz Rosli ada perinciannya. Menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi, Teknologi Hijau dan Alam Sekitar Negeri, Tuan Muhammad Sarifuddin Tuan Ismail, jumlah yang diumumkan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob ketika membentangkan belanjawan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN itu menunjukkan peningkatan sebanyak RM5 juta berbanding peruntukan RM22 juta tahun ini. Kita baru menghadapi pandemik ini, jadi masyarakat petani, penternak, nelayan ini agak terkesan juga dengan kenaikan harga barang, pelet makanan dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada bajet inilah untuk membantu meningkatkan semula semangat para petani dan juga untuk infra pertanian, insya-Allah. Menurut beliau, kerajaan negeri amat prihatin dengan permasalahan dan kesulitan rakyat, terutama mereka yang terlibat di sektor pertanian. Saya turut menemui dua petani iaitu Muhammad Hafiz Abdul Rahman dan Nur Muhammad Zanini yang masing-masing berterima kasih kerana kerajaan begitu cakna kepada sektor berkenaan. Perasaan kita bergembiralah untuk kerajaan negeri Kelantan. Terima kasih banyak sebab membantu petani-petani. Walaupun petani-petani kecil seperti kita ni pun tetap mendapat perhatian daripada kerajaan negeri Kelantan. Dan saya juga ucap terima kasih kepada pihak kerajaan negeri yang cakna kepada golongan petani dan saya berharap keprihatinan ini diteruskan oleh pihak kerajaan negeri. Terima kasih kerajaan negeri Kelantan. Pelbagai inisiatif dari kerajaan negeri Kelantan kepada golongan petani, antaranya meningkatkan bajet atau belanjawan 2022 kepada golongan itu sekaligus memberi manfaat lebih kepada golongan petani. Amirul Hafiz Rosli, RTM.
Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM peringkat negeri Perak diteruskan dengan Teluk Intan menjadi lokasi kedua selepas RTC Gopeng awal Disember lalu. Inisiatif serampang dua mata itu digerakkan Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP bersama beberapa agensi lain bagi memanfaatkan pihak peniaga dan pembeli. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, pelaksanaan PJKM merupakan antara solusi yang digunakan terhadap situasi kenaikan harga barangan. Ketika ini di samping membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Melihat kepada sambutan memberansangkan itu, beliau berhasrat PJKM dapat diteruskan dalam memastikan lebih ramai masyarakat menerima manfaat. Ini kerajaan membuat suntikan melalui dana yang diperuntukkan kepada peniaga-peniaga, pekebun-pekebun, peternak-peternak dan sebagainya supaya mereka mendapat pasaran untuk menjualkan atau memasarkan hasil-hasil mereka. Di peringkat pengguna pula mereka dapat hasil-hasil ini ataupun harga jualan ini pada harga diskaun. Kita menilai situasi, melihat kepada perjalanan program ini dan juga membuat penilaian kepada situasi harga barang di luar sana, dan sekiranya ada keperluan kita akan meneruskan program ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika meninjau sekitar PJKM di perkarangan Kompleks Orang Melayu Kerajaan SKOMK di Teluk Intan. Ini dapat membantu semua pihak, bukan saja kepada masyarakat tapi membantu kepada peniaga-peniaga. Kita dapat melariskan lagi jualan-jualan kita. Setakat pagi ini dah lebih kurang dalam 180 ekor. 180 ekor yang terjual. Kira reserve untuk di sini hari ini 500 ekor. Bagi pendapat saya sebagai seorang peniaga yang ada ikut join ini, wajar untuk diteruskan dari masa ke semasa. Banyak dapat membantu rakyat-rakyat yang ada kat sini. Manakala bagi pembeli, mereka berterima kasih kepada kerajaan kerana melaksanakan inisiatif untuk membantu golongan sasar. Bagi saya program macam ni baguslah untuk kita sebab harga pun berpatutan, apa semua golongan yang berpendapatan rendah sepatut kata memang sesuai lah. Sebabnya kalau kata kita selalu buat program macam ni, kita boleh membantu orang-orang yang sangat-sangat memerlukan, dan di samping itu kita boleh bantu juga orang-orang lain yang tak berkemampuan, kita boleh beli untuk dia orang. Tak ada masalah. Baik, ini pula perkembangan sukan menjelang aksi terakhir kumpulan B Piala AFF Suzuki 2020. Jentera serangan Indonesia akan menjadi tumpuan utama skuad Harimau Malaya pada pertemuan esok di Singapura. Demikian menurut Jurulatih Kebangsaan Tan Cheng Ho. Jelas Cheng Ho, pasukan lawan dilihat mempunyai corak serangan yang kreatif susulan keupayaan lawan mengikat kedudukan 0-0 ketika menentang Vietnam pada Rabu lalu. We don't know whether Indonesia is playing as a defending a team or they will go offensive against us. But the most important that any situation, I want my players is 1v1 duels very important. Then if going for attack, it's more creative and trying to find a space in between the line or the defending block. So we need to create more chances for our team to score the goal. E-Sports, kempen wakil negara menerusi pasukan Todak pada kejohanan Mobile Legends Dunia M3 Singapura berakhir selepas tewas kepada wakil tuan rumah EVOS SG. Todak tewas di suku akhir dengan keputusan 2-3 sekaligus menamatkan kempen di tempat 6 terbaik dunia. Dalam saingan tersebut, Todak ketinggalan 0-2 pada dua perlawanan yang menggunakan format best of 5. Bagaimanapun, Jurulatih Muhammad Hazim Firdaus Ismail enggan menyerah kalah apabila menyusun strategi terbaik bagi mendapatkan kemenangan di perlawanan ketiga dan keempat. Pada pusingan penentuan, tuan rumah berjaya mempamerkan barisan pemilihan hero lebih baik sekaligus mengesahkan kemenangan dalam tempoh 18 minit. EVOS SG akan meneruskan kempen dan bakal bertemu juara Filipina Backlash di peringkat separuh akhir.
Menjelang Sukan SEA Vietnam tahun depan, esok pesilat negara bakal menerima kunjungan lawan dari Singapura bagi aksi persahabatan. Menurut Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka, ia juga akan menjadi ujian buat atlet negara dalam menyesuaikan diri dengan peraturan baharu Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa. Presiden Pesaka Megat Zulkarnain Omardin memaklumkan aksi persahabatan itu penting memandangkan peraturan baharu berkenaan bakal digunakan pada Sukan SEA Vietnam akan datang. Dan kita akan ada 2 match, 2 kali pertandingan pada 20 dan 21 hari bulan. So insya-Allah kita tak ada pilihan. Silat macam mana tak pernah fail untuk memberikan pingat emas buat negara, dan kali ini pun juga mudah-mudahan kita tak terkecuali. Malaysia bakal menyertai 16 acara pada Sukan SEA tahun depan. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi 18 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalankan diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di www.berita.rtm.gov.my. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam hormat.